masjid. Jadi jangan kata Islam ni dia meminggirkan pembangunan. Ni silap. Islam ni dia meraihkan pembangunan, tetapi pembangunan itu perlulah orang kata apa, mengikut syariat dan menjaga kemaslahatan dan tidak menzalimi rakyat. Baik, kita berhenti pada siri yang lepas ialah tentang hukum bermuamalah dengan kanak-kanak yang belum baligh. Baik, itu dah habis. Sekarang ni pada hari ni kita masuk yang kedua, iaitu Nabi SAW mempunyai autonomi dan autoriti. Bukan, kita masuk yang ketiga, iaitu hukum-hukum berkaitan semasa Nabi SAW bina masjid. Nabi SAW dia ambil tanah yang usang tu dan Nabi buat masjid. Jadi hukumnya di sini harus menggali kubur-kubur usang dan tempatnya diganti dengan masjid sekiranya bersih dan sesuai untuk pembinaan. Jadi asal usul, kalau ikut pengarang disebut, asal usul tapak Masjid Nabawi tu, yang asal tu, bukan yang besar sekarang ni, yang asal, yang depan tu, kawasan Raudah tu. Kawasan Raudah dah lebih sikit tu. Itulah Masjid Nabawi asal. Dia asalnya tanah kubur yang usang dan diganti dengan masjid. Imam Nawawi sebut, dia kata artinya harus bagi kita menggali kubur usang. Usang ni lama dah, lama yang orang tak peduli dah. Sekiranya dibuang tanah-tanah yang bercampur dengan darah dan saki-baki mayat, maka harus bersembahyang di atasnya dan harus dirikan masjid di tempat tersebut sekiranya tanah itu baik dan bersih. Ini satu hukum fiqh ni. Maksudnya kalau tanah tu tanah kubur yang lama ni, kubur yang orang tak peduli dah. Siapa punya tuan kubur ni pun orang tak tahu dah. Siapa mati ni orang tak peduli. Kan? Jadi dengan syarat perlu dibersihkan tanah tersebut dari saki-baki mayat tersebut. Lepas tu bolehlah didirikan masjid di atas kubur tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tanah yang dikuburkan orang mati kemudian menjadi usang, terbiar serta luput kesan-kesan darah dan baunya adalah harus untuk dijual, malah kekal menjadi pemilik tuannya. Tanah itu pula boleh diwarisi oleh keturunan yang akan datang sekiranya tidak diwakafkan. Di tanah usang tu, walaupun ada kubur dan ada kesan-kesan darah dan sebagainya, tapi boleh dijual dengan syarat dia tidak diwakafkan. Wakaf ni apa? Wakaf ni ialah satu konsep dalam Islam ni, kita wakafkan harta kita tu kerana Allah Ta'ala. Kita tukar hak milik tu, pemilik dia siapa? Pemilik dia Allah. Itu maksud dia. Lepas tu wakaf Allah, wakaf lillah. Aku wakaf kerana Allah Ta'ala. Tapi dari segi prosedur di tanah air kita ni, bila sebut wakaf, wakaf tu dia akan pergi kepada majlis agama. Jadi majlis agama ni bukan pemilik wakaf sebenarnya, dia hanya pentadbir. Dia pentadbir. Kalau tidak ada orang takbir, macam mana harta wakaf tu? Jadi masalah pula. Sebab itulah harta-harta wakaf ni ditadbir oleh majlis agama. Dan ada setengah juga harta-harta wakaf ni dia wakaf, dia kata contoh, wakaf ni untuk bina masjid, ataupun wakaf ni untuk bina sekolah agama, contoh zaman dulu. Tanah ni wakaf, aku wakaf, contoh dia kata, aku wakaf, ikutlah nak buat apa, asal benda baik. Jadi kebiasaannya orang dulu ni, dia tak tukar, dia tak bagi tahu ke majlis agama sebagainya, dia hanya tukar nama. Contoh dia bagi nama kepada Pak Imam tu. Jadi Pak Imam punya hak milik pada tanah tu, tapi Pak Imam tu tahu ni harta wakaf. Jadi harta wakaf ni tidak boleh dijual beli. Tu kena faham juga tu. Harta wakaf ni tak boleh dijual beli sebab dah jadi hak milik Allah Ta'ala. Cumanya berlaku ialah apabila harta wakaf tu ni kes betul. Ada orang tanya, harta wakaf tu dia kata dia wakafkan tanah dia ni untuk manfaat umat Islam. Ikutlah nak bina apa pun, wakaf. Jadi dia transfer hak milik tu kepada orang tu, kepada si A. Apabila ditransfer pada A tu tak bagi tahu kepada anak-anak dia tanah tu adalah tanah wakaf. Jadi apabila tiba-tiba si A ni mati,
Bila si A ni mati, masa itulah waris-waris ni tengok ada harta rupanya. Ada harta. Jadi perlu tengok tanah pula. Tanah sekarang mahal. Jadi diorang pun buatlah pembahagian harta pusaka tersebut. Jadi walaupun ada orang kata tu bukan, tu harta pusaka tu, bukan harta pusaka, tu harta wakaf. Tak kira, dia kata ni harta si A. Kita kena bahagilah ikut faraid. Jadi benda ni tuan-tuan jadi sukar. Jadi kalau benda tu memang harta wakaf, tak boleh dijual beli. Walaupun macam tadi, memang asal usul memang harta wakaf dah. Cuma dia tukar prosedur tu. Cuma silap pada si A ni, dia tidak ada saksi. Dia tak ada orang lain yang tahu berkenaan yang berlaku tu. Kalau ada orang lain senang sikit, ni dia seorang. Jadi apabila harta ni apabila dah jadi pusaka, jadi waris-waris ni ketika itulah yang jauh tak pernah dengar ni tiba-tiba datang. Sebab nak harta pusaka ni. Jadi segi konsepnya, apabila telah diberitahu kepada waris-waris harta tu harta pusaka, dia tak sepatutnya tak boleh untuk dibahagi-bahagikan. Kalau dia bahagikan, itu pun tak sah dari segi hukum, sebab dah jadi harta wakaf. Tapi nak buat macam mana? Sebab dari segi undang-undang tu, nama tu atas tu dia kata bukan wakaf, harta milik si A, jadi pusaka. Jadi sebab itulah dari segi undang-undang dunia ni lepaslah. Tetapi di akhirat tu, di akhirat akan dibicara balik, harta ni si A ni sebenarnya harta wakaf, bukan harta dia ni. Dia hanya sebagai penama saja. Pada masa itulah Mahkamah Allah Ta'ala ni akan membicarakan tanah-tanah ni yang diambil, tanah wakaf ni yang ambil dan dijadikan harta pusaka. Sebab itulah kita di dunia ni kena hati-hati. Apabila kita melakukan jual beli, melakukan transaksi ataupun kita memiliki sesuatu, pastikan benda yang kita milik tu memang sah dari syarak. Kalau kita terambil, tersilap kira contoh, tersilap ukur ke, di akhirat akan dibangkitkan kembali. Sebab itulah adalah hadis Nabi SAW, sekiranya orang tu dia ambil tanah di dunia ni, dia ambil tanah orang lain secara zalim, di akhirat dia akan bawa tanah tu di belakang dia. Ni dalam hadis Nabi SAW. Di akhirat dia akan bawa tanah. Macam mana bawa tak tahulah, tapi dia akan bawa di belakang tanah. Jadi orang kau tengok, oh itu rupanya kat dunia, kat masa dunia dulu ingat dia ni baguslah, kan. Tok Haji rupanya tanah yang dia banyak tu bukan tanah dia, tanah dia ambil secara zalim. Jadi di akhirat akan dia dedahkan, tak ada nak berselindung dah. Baik. Ulama pula dia kata, tanah yang Nabi SAW beli itu, dia kata ialah kubur lama dan terbiar apa saki-baki darah, tulang atau saki-baki yang lain. Oleh demikian digali, dibersih dan diratakan. Jadi nak katanya kubur ni lama betul. Kubur ni lama betul. Sebab dari segi manusia ni kalau ditanam tulang apa tu, dia tak cepat hancur, lama sangat buah hancur. Lama sangat buah hancur. Jadi nak tunjuk ni kubur ni memang kubur yang terlalu lama. Jadi sebab itulah Syekh Buti dia kata tempat itu harus diratakan sekiranya ia kubur terbiar dan tidak diwakafkan. Ni kena ingat, tidak diwakafkan. Maksudnya kubur ni dia bukan wakaf. Kalau wakaf Nabi SAW tak boleh beli. Lalu didirikan masjid. Setelah ia diwakafkan, maka tidak harus diubah kepada sesuatu yang lain, melainkan dibiarkan terus seperti tujuan wakaf yang asal. Ini penting juga kalau kita nak wakaf. Kalau kita wakaf, kita ada tanah, kita kata saya wakafkan benda ni untuk buat masjid, memang kena buat masjid. Tak boleh tukar lah. Kalau dia kata aku nak buat sekolah, sekolah lah dia. Jadi tu kena hati-hati juga nak wakaf ni. Sebab tu biasa kalau wakaf ni dia buat umum ya, wakaf, harta wakaf. Dan kalaulah tanah untuk masjid, dia tak boleh ubah untuk benda lain. Ini yang berlaku di Singapura. Singapura ni banyak tanah wakaf. Singapura ni kalau kita tengok macam bukan orang Melayu kan, tapi sebenarnya orang Melayu ramai situ. Tanah-tanah wakaf banyak. Jadi macam mana nak buat? Tanah-tanah wakaf ni dulu memanglah Singapura ni masa dulu tu bukan macam sekarang. Jadi tanah-tanah ni macam tanah kebun, tanah apalah. Tapi bila zaman sekarang ni dah jadi bandar, jadi kota raya, metropolitan nama dia. Tanah tu tiba-tiba tanah, orang kata tanah tengah-tengah bandar. Nak buat macam mana?
Jadi cara dia kalau ikut ulama, tujuan asal wakaf tu masih dikekalkan. Jadi dia orang buatlah shopping kompleks. Dia buat shopping kompleks ke, dia buat kompleks perniagaan ke, bertingkat-tingkat, atas sekali tu masjid. Tu cara dia. Jadi tanah tu masih lagi tujuan dia digunakan untuk wakaf. Atas tu. Bawah tu pula dia buat premis perniagaan ni pula bagi sewa. Bagi sewa, duit tu pula masuk kepada dana komuniti masyarakat umat Islam dekat Singapura. Tengok. Hebat cara pemikiran dia tu. Jadi dekat Singapura ni banyak tanah-tanah wakaf yang dia buat demikian. Begitu juga dengan di Pulau Pinang. Pulau Pinang ni dia banyak juga tanah-tanah wakaf. Jadi antara cara dia ialah dia buat macam bawah tu bangunan, kemudian masjid di atas. Begitu juga contoh di KL ni, kalau tuan-tuan dah tahu, masjid bukan masjid surau lah, di bangunan Bank Islam tu kan, yang baru tu, yang tinggi tu, asal dia tu tanah kecil tu, tanah tu memang wakaf untuk surau atau masjid. Jadi kalau kita kalau tuan-tuan ingat, tanah tu keliling kawasan tu semua telah dibangunkan masa dulu ni. Masa dulu ni pun lebih kurang 10 tahun macam tu lah. Keliling tu semua, tepi tu ada Hon Leong, depan tu kenanga, depan tu hotel, semua. Tengah-tengah tu kosong, tak dibangunkan. Tapi tujuan dia surau atau masjid. Jadi benda tu jadi hak dijaga oleh Majlis Agama Islam wilayah. Jadi dia pun bangunkanlah bangunan Bank Islam tu. Asalnya bangunan apa, office lah. Kemudian Bank Islam masuk situ. Jadi surau tu dia buat di tingkat bawah. Jadi surau tu jadi surau Jumaat. Jadi itu bagaimana konsep wakaf ni dia tak boleh ditukar. Itu cara dia. Satu lagi konsep ialah dia panggil istibdal. Istibdal ni maksud apa? Contoh kalau kawasan tu ialah, ni ulama juga dia kata, kalau lah contoh kawasan tu dia kata nak buat masjid, nak tukar tak boleh. Jadi ada pandangan ulama dia kata istibdal. Istibdal tu maksudnya kita tukar dengan tanah yang lain. Itu cara dia. Jadi tukar tanah yang lain, tanah tu buat wakaf sebagaimana yang ada pada tanah tu. Ini ada setengah-setengah ulama dia kata boleh kita buat istibdal, dan ni pun pandangan ni banyak digunakan di Kuala Lumpur ni. Di Kuala Lumpur dia banyak guna macam tu. Kalau di Singapura, di Penang tu, terutamanya Singapura, dia buat shopping kompleks atas tu. Tapi kalau Singapura ni nak tukar tanah mana lagi kan? Tanah tak ada dah. Jadi begitu cara dia. Cuma yang kita ingat, tanah wakaf ni tak boleh dijual beli, dan niat wakaf tu dia tidak boleh sewenang-wenangnya diubah. Itu yang kita belum faham. Baik. Seterusnya nombor 4, hukum pembinaan masjid menghias dan mengukir. Masuk satu hukum fiqh yang lain ialah hukum membina masjid menghias dan mengukir. Dimaksud dengan pembinaan ialah mendirikan binaan masjid dengan menggunakan bahan binaan seperti batu, simen dan sebagainya untuk meneguh dan memperkuatkan binaan, atap, tiang dan dindingnya. Di samping mengukir, melorek demi mengindahkan, iaitu dekorasi bahagian masjid tersebut. Jadi nak cerita tentang bina masjid ni, sebab masjid pada zaman Nabi SAW dia simple. Dia ada batang tamar, lepas tu atap tu dia daripada pelepah-pelepah tamar. Dia tidak ada dinding. Cuba bayangkan macam mana. Kat zaman sekarang kita ni, kita kata bansal lah. Tapi bansal kan, macam garaj kereta tu. Tapi garaj kereta kita pun lagi hebat lah kan? Jadi batang tiang ni, sebab ni 1400 tahun dulu, batang tamar, lepas tu atas tu ialah orang kata apa, pelepah-pelepah tamar, bawah tu batu-batu kelikir ataupun pasir. Sebab tu Nabi SAW, kalau tuan-tuan biasa tengok hadis Nabi SAW semasa bulan Ramadan, Nabi SAW solat tarawih ataupun solat ketika tu, masa tu tanah tu lembap. Tanah tu lembap. Jadi apabila Nabi SAW bangun tu, ada kesan tanah di sini. Terfikir tak kita, macam mana ada tanah dekat dahi Nabi? Sujud di atas tanah. Dia punya apa? Dia punya lantai tu bukan macam kita ni. Kita ni tebal ni. 1 inci ke berapa inci kan, tenggelam. Tapi zaman Nabi SAW berbeza. Baik. Jadi ulama ni dia bahas, boleh ke kita buat masjid ni macam ni, macam sekarang ni? Boleh ke? Sebab zaman Nabi SAW bukan macam tu. Mana kita memperbaiki tu, boleh ke?
guna simen, guna atap, tiang dan sebagainya. Kita kalau kita fikir dari segi zaman kita ni, masjid macam ni lah, sebab kita lahir macam ni. Macam ni kita lahir. Kalau kita zaman kampung-kampung dulu pun, masjid pun asal kayu dan batu. Yang sekarang semua batu. Kalau generasi yang muda sekarang, lahir-lahir semua dah batu dah, semua aircon. Zaman dulu mana ada aircon, tuan-tuan. Saya ingat lagi apabila lepas balik pada Mesir tu, datang ke KL ni, masa tu 1990 berapa? 2002 kot, 2003. Masa tu masjid dengan surau tak ada aircon. Cuma dekat Gombak tu ada satu surau aircon. Bila masuk tu terkejut. Sebab zaman dulu kan aircon ni kat mana? Supermarket je. Kan? Kalau nak sejuk pergi supermarket. Rasa syok pergi supermarket kan. Tu budak tu bila nak supermarket kan pintu keluar tu kan ada dia punya curtain aircon tu kan. Hak tu lagi kuat. Budak-budak suka main. Tapi masa tu tak ada surau. Jadi apabila datang sini kat Gombak tu bila aircon terkejut. Terkejut. Tapi sekarang ni dah jadi biasa dah. Jadi ulama dia kata membina masjid tu, maknanya mencantikkan dengan simen dan sebagainya tu hukumnya harus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma, dia mendirikan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ia tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab persoalan. Kalaulah Nabi SAW tak buat, mana tak boleh buat. Ini silap. Kalau gitu tak boleh buat kita ni, tuan-tuan. Aircon ni tak boleh ni. Tak boleh aircon ni. Kapek-kapek ni semua tak boleh. Sebab apa? Nabi SAW tak buat. Nak guna hujah orang zaman sekarang kan. Dia suka guna hujah-hujah begitu. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma, dia membesarkan masjid. Baik, kita tengok Masjid Nabawi semasa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tu macam mana? Dia besarkan macam mana? Baru kita nampak gambaran yang jelas. Sebab kalau kita tengok Masjid Nabawi, kita tengok masjid yang sekarang ni. Besar Ustaz. Besar. Kadang-kadang daripada pintu belakang tu nak ke depan tu, kadang-kadang kena berhenti. Minum air dulu. Kan? Jauh. Jauh sangat. Kan? Kaki tu kadang-kadang boleh terasa juga. Jauh. Baik. Kita tengok. Masa zaman Nabi SAW, kita tengok sini dia kata bangunan yang diperluaskan ialah sisi utara, selatan dan barat. Sisi utara tidak terjadi perluasan kerana terdapatnya makam isteri-isteri Nabi SAW. Sebab kalau tuan kena faham, Masjid Nabawi ni yang dulu, yang asal tu, keliling Masjid Nabawi tu dia ada rumah-rumah sahabat. Rumah sahabat ni dia menempel. Dia dekat dengan Masjid Nabawi tu. Sebab itulah ada satu ketika tu Nabi SAW suruh tutup pintu-pintu rumah tu kecuali pintu rumah Aisyah dengan pintu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pintu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu, kalau kita Masjid Nabawi ni mimbar kan? Ni mimbar, di situ. Dia ada satu depan tu kita nak jalan untuk masuk ziarah makam Nabi SAW yang depan tu. Kat tepi tu, kat atas tu kita boleh nampak. Dia tulis, ini adalah pintu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam tulisan Arab lah. Jadi pintu tu sampai sekarang dikekalkan. Jadi kalau kita pergi situ, kita tahu. Tengok baca kat atas tu. Kalau boleh baca lah, dia punya khot dia kan, dia khot sulus tu. Kalau boleh baca, kita faham. Jadi diperluaskan 20 hasta. 20 hasta iaitu 46.2 cm. 46.2 cm satu hasta. 20 hasta 20 kali apa ni? Satu kena 20 hasta. Kena kira baliklah sebab hasta ni zira'. Sebab Arab ni kalau tengok dalam zaman dulu ada hadis Nabi ataupun kitab-kitab klasik ni semua dia guna hasta, zira'un. Ni hasta ni. Kita kalau kita zaman sekarang, generasi kita guna meter. Kalau orang lama-lama dia guna kaki. Kaki. Sisi selatan 10 hasta. Sisi utara 30 hasta. Secara keseluruhannya panjang masjid dari bahagian utara ke selatan menjadi 140 hasta, sementara dari bahagian timur ke barat panjangnya 120 hasta. 140 hasta. Dia tulis ni satu hasta 46.2 cm. Lebih kurang bagi 1 meter lah. Jadi kalau 140 hasta lebih kurang 70 meter.
70 meter panjang. Lebar dia 120 lebih kurang 60 macam itulah. Jadi 70 kali 60. Itu keluasan Masjid Nabawi. 70 kali 60. Ni kalau zaman kita ni, kalau rumah ni rumah orang kaya ni kan, luas ni 60-70 3,000 lebih. Baik, jadi inilah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia perluaskan sikit apa masjid keluasan yang ada pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab masa tu ramai orang, dah makin besar, dah makin ramai jemaah Islam ni, umat Islam. Jadi Sayyidina Umar besarkan sikit, tetapi dia masih kekalkan sebagaimana binaan pada zaman Nabi SAW. Dinding masih daripada batu bata, tiang dari pohon kurma, atap dari buah kurma, atap dari daun kurma setinggi 11 hasta. Secara keseluruhan luas masjid setelah dilakukan renovasi adalah 1,100 meter. Masjid juga memiliki 6 pintu, 2 pada sisi timur, 2 daripada sisi barat, 2 lagi pada sisi utara. Jadi kalau kita tengok ni, simpul sangat Masjid Nabawi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, zaman Sayyidina Uthman bin Affan pada tahun 29 Hijrah, dia perbesarkan lagi daripada sisi selatan kiblat masjid, dia tambah 10 hasta, maksudnya lebih kurang 5 meter. Sisi barat 10 hasta, sisi utara 20 hasta, lebih kurang 10 meter. Sisi utara tetap dilakukan penambahan, tidak dilakukan penambahan, dibiarkan sama seperti pada masa zaman Khalifah Umar kerana keberadaan makam para isteri Nabi radhiyallahu anhum. Baik, secara keseluruhan dari sisi utara ke selatan menjadi 170 hasta. Jadi panjang sikit. Kalau yang pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tadi 140. Zaman Sayyidina Uthman 170. Panjang sikit. Lebar dia 130 hasta. Baik. Pada masa ini, dinding, tiang dan atap diganti dengan bahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi pintu masjid tetap berjumlah 6 pintu. Itu Masjid Nabawi. Lepas pada itulah, pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijrah, Sayyidina Uthman tahun 27 Hijrah, 29 Hijrah. Kemudian pada zaman Walid bin Abdul Malik 88 Hijrah barulah masjid itu diperbesarkan. Baik. Jadi sampailah sekarang ni dia diperbesar sampailah sekarang ni Masjid Nabawi, kan. Saya ingat saja kalau masa pergi haji masa tahun 2000 lebih tu, 2001 pergi haji di Mekah tu, di Masjid Nabawi tu kecil lagi, besar dah tapi tak macam sekarang. Kalau dulu tu kalau nak pergi Masjid Nabawi tu, keliling dia ada kedai-kedai, macam kedai-kedai 2 tingkat tu lah. Banyak kedai-kedai. Bila batu lepas 10 tahun tu pergi dah hilang habis lah. Macam contoh kalau di masjid Masjid Haram, masa pergi haji tu sempat dekat tawaf tu, masa kita tawaf tu ada satu tangga turun untuk minum air Zam-Zam. Ada tangga turun untuk minum air Zam-Zam. Benda ni kalau kita cerita kepada orang-orang sekarang ataupun generasi baru, dia kata, mana ada ustaz, mana ada tangga? Marah dia. Mana ada tangga? Dia kata tawaf, tempat tawaf mana ada tangga? Saya kata ada dulu. Tak ada ustaz, tak percaya. Kan? Tak percaya sebab dia tengok memang tak ada. Tapi dulu tu memang ada. Masa nak tawaf tu, dekat tepi ujung tu ada satu untuk turun tangga. Tangga besar. Sekarang dia tutup dah. Begitu juga Masjid Nabawi tu, kalau zaman dulu, lepas pada sa'i tu, belakang dia tu ada hotel besar. Pada dulu, masa dulu. Sekarang dah tak ada dah. Tak ada wujud dah. Semua dah hilang dah. Itu kejadian dia. Kalau masa dulu pun Masjid Nabawi ni, Masjid Haram, bila kita pergi Masjid Haram, benda yang besar ialah Masjid Haram. Benda yang lagi besar ketika itu ialah Istana Raja yang ada sekarang dan Hilton yang tepi daripada Istana Raja sekarang, atau Jabal Qubis tu, Bukit Qubis tu. Tapi sekarang kalau kita tengok, mana yang besar? Tower tu kan, Zam-Zam Tower yang besar tu, kan? Kita tengok tu tinggi betul. Hilton yang dulu mana? Kecil kita tengok. Tu. Kalau dulu yang tu paling besar masa dulu tu.
Tapi sekarang ni kecil. Hilton ni pun dah tak famous lah zaman sekarang. Dulu yang tu lah yang paling mahal. Sekarang dah tak famous lah. Yang lain lagi mahal. Baik. Jadi itu nak menunjukkan bagaimana pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Osman, dia memperbesarkan masjid tu. Dan benda ni diharuskan oleh ulama walaupun tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebut sini, usaha-usaha membina masjid ini atau membesarkan masjid ini tidak mengurangkan rahsia dan hikmah asal dari pembinaan masjid itu. Maka malah ialah salah satu usaha yang tenaga yang telah dilipat ganda demi menjaga dan mengambil berat tentang syiar Allah. Ulama telah menyokong pendapat ini, iaitu boleh membina masjid tu, memperbesarkan Masjid Nabawi. Ayat dia mana? Dalil dia, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang yang memperhebatkan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, iaitu mereka yang beriman pada Allah Ta'ala dan orang yang meyakini hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala sebut mereka yang memakmurkan masjid, memperhebatkan masjid ni siapa? Orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan orang yang beriman pada hari kiamat. Orang-orang ni lah yang memperhebatkan masjid. Jadi makmur atau memperhebatkan masjid ni, ulama dia kata apa? Dia kata maksudnya memperkemaskan dan meluaskan binaannya serta menjaga secukupnya. Kita tengok kenapa dok cerita pasal ni. Kita dok kata masjid tu, masjid lah. Apa masalah dia? Dia sebenarnya dari segi perspektif hukum, kita nak buat sesuatu ni, dia kena ada dalil dia. Dia kena ada panduan dia, ada dasar dia. Jika zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi dia simple macam tu, bolehkah kita luaskan lebih daripada yang Nabi SAW buat? Jadi ulama ni dia fikir, mana dalil dia? Kita ni kadang orang awam tak peduli dalil-dalil ni, kau buat je. Tapi ulama tu, kalau Nabi SAW buat begitu, bolehkah kita pembesarkan? Itu cara ulama, pemikiran hukum ni. Sebab tu buat hukum ni sukar. Orang awam tak boleh, kalau kita tak ada ilmu yang sesuai, tak boleh nak bercakap. Lepas tu dia tengoklah bagaimana yang Sayyidina Umar Al-Khattab buat. Sayyidina Umar Al-Khattab tambah sikit, dia kata tambah sikit luas, tapi dikekalkan binaan Nabi SAW tu. Kemudian pada zaman Sayyidina Osman, dia tambah lagi luas, tambah ke belakang lagi, dan dia tukar binaan tu kepada binaan yang lebih bagus. Jadi ni dia kata, ni amalan yang dibuat oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman ni menunjukkan boleh ataupun diharuskan untuk membina masjid yang lebih besar dan lebih cantik berbanding pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama nak bina masjid pun dia bahas, dia bincang betul. Baik, yang kedua, masuk yang kedua ialah tentang hiasan masjid. Mengenai ukiran dan lorekan, maksudnya kita menghias masjid dengan perhiasan ni, ulama seluruhnya tidak menyetujuinya. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Walau macam mana pun dia kata, sama ada yang mengatakan haram atau makruh, mereka sepakat menegaskan bahawa wang peruntukan pembinaan masjid adalah haram dibelanja untuk ukiran. Tapi kalau wang itu dari pembinaan masjid dibelanja khusus untuk ukir-mengukir, masjid juga masih berselisih pendapat antara ulama sendiri. Baik. Tajuk dari hukum ni ialah bolehkah kita menghiaskan masjid? Sebab apa? Zaman Nabi SAW tak ada hiasan ni. Contoh hiasan masjid macam mana? Kalau kita tengok surau kita ni, contoh mana hiasan dia? Ni cat-cat ni cantik-cantik. Apa lagi? Tu ada khot atas tu sikit kan. Apa lagi? Kapet tu, hak duduk tu. Kapet ni tak cantik ke kapet ni? Kan kapet banyak jenis. Ni kapet ni sebab apa? Ni kapet raudhah ni. Kan? Kapet raudhah ni. Mahal kapet ni. Ni menghiaskan juga ni. Dari segi kelembutan kapet tu, boleh ambil kapet yang biasa. Kapet kan dia ada banyak, dia punya apa? Benang dia tu kan. 1.5 juta, 2 juta. Banyak. Kalau masjid yang, kalau kita tekan tu, kita tahu ni benang berapa ni, 1.5 juta ke? Tekan. Kalau tekan masuk ni, ni bukan 1.5 ni. Tekan sikit masuk sikit, 1.5. Tekan tak masuk, tu 2 juta. Tu orang jual kapet cerita. Saya ulang balik je, kan. Saya ulang balik, kan.
Jadi sebab tu dah ada beza. Kapet ni mahal tak mahal. Dia mahal tu sebab padat tu. Kalau kapet kita tekan tu sedap. Memang sedap. Lepas tahun lembek habis. Kan. Baik. Jadi itu pun hiasan. Contoh kalau masjid-masjid besar kan, dia okey tepi ni. Tepi macam-macam. Okey. Kalau masjid yang besar dari kat Kubah tu, kan, kat luar tu tulis ayat Quran. Tu pun okey juga. Boleh kau. Jadi Syekh Buti ni, Syekh Ramadan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni rahimahullahu taala, pendapat dia tak boleh. Bagi dia tak boleh. Walaupun dia kata ada yang kata haram, ada yang mengata makruh. Dia tak sebut ada yang kata boleh. Maksudnya tak boleh. Tak boleh nak ada hiasan-hiasan ni, nak khot ni tak boleh. Tak boleh. Kenapa dia tak kata tak boleh? Kita pergi yang ni. Yang dia menarik juga ni. Dia kata sebab apa tak boleh? Dia kata sebab membina masjid tanpa hiasan dan ukir-mukir tidak menyeleweng dari tujuan membina dan tidak terpesong daripada hikmah pembinaan. Sedangkan ukir-mengukir dan seleweng dari tujuan asal. Dia kata sepatutnya masjid ni tak ada hiasan-hiasan ni, tak ada tulisan khot ni, tak ada lah. Kalau contoh masjid setengah kan, cermin dia tu macam warna-warni, ada biru, ada tu kan, ada cantik-cantik tu. Kita masuk, lawanya. Tak boleh. Sebab apa? Bila ada hiasan ni, dia menukar daripada tujuan asal. Tujuan asal dia apa? Apabila ada ukiran tersebut, dia menyebabkan hati orang yang nak sembahyang tu yang sepatutnya khusyuk tetapi asyik dengan pemandangan hiasan. Contoh Allahu Akbar kan, ada masjid ni live ni, tak boleh nak cerita masjid mana kan, tapi ada kan masjid-masjid Allahu Akbar, masjid tu cantik, kita tengok masjid, duk baca Al-Fatihah dah kan, dah habis Al-Fatihah dah, lepas tu imam duk baca surah, kita pun tengok dinding, orang patut tengok bawah, kita tengok dinding, kita cakap dah hati, wah masjid ni, wah masjid ni, siapa lukis, kan. Lepas tu kita tengok ada khot tu, cantik khot tu kan, khot dia tulis. Lepas tu kita pun cuba baca, dia tulis apa ayat Quran ni nak baca. Dah jadi apa? Hati kita ni jadi leka dengan hiasan. Benda tu berlaku. Begitu juga kadang-kadang kapet ni. Kapet bila tengok kapet, kadang-kadang hati kita ni tak khusyuk. Dia tengok khusyuk, tengok dia pusing situ, pusing sini. Lepas tu kadang-kadang hati kita, ni macam muka daun ni. Ni macam muka haiwan ni. Lepas tu kita pun fikir, boleh ke kapet ni ada muka haiwan? Macam tu, macam-macam dia timbul. Sebab apa? Syaitan. Kita ni tak khusyuk, dia masuk. Kan? Jadi Syekh Buti ni kata apabila ada hiasan-hiasan tu menyebabkan hati kita ni sepatutnya bila Allahu Akbar, kita ni hanya dengan Allah saja. Tak ada dengan lain lah. Tapi kita ni manusia ni kadang-kadang alpa solat kan, mula-mula khusyuk, tiba-tiba tak khusyuk, kan. Lepas tu khusyuk balik, kemudian tak khusyuk balik, kemudian tak khusyuk lagi, macam tu. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab semasa dia merintahkan supaya diri ke masjid, dia kata, adakah boleh manusia berteduh daripada hujan? Berhati-hatilah, lebih baik engkau menjadi merah kerana panas atau menjadi kuning kerana hujan daripada engkau buat fitnah, iaitu mempersonakan keindahan masjid kepada manusia. Ini zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itulah Syekh Buti ini disebut penulisan ayat-ayat Al-Quran arah kiblat dalam masjid, para ulama berbeza pendapat tentang dilarang ataupun tidak. Tetapi ulama kalau disebut sini penulisan ayat masjid di kiblat masjid adalah makruh sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik dia larang tulis ayat Quran. Contoh dekat situ, tengah-tengah tu, depan tu ada khot ayat Quran, ada masjid. Ini pandangan Syekh Buti. Nanti saya sebut pandangan lain pula. Sebab pandangan ni disebut dalam kitab ni. Jadi kita bila kita baca kitab ni, kita kena sebutlah pandangan dia. Tak boleh kita tinggal, kan. Tak boleh kita baca apa kita nak, kita bacalah. Lepas tu kita ulas sebagaimana yang boleh. Baik. Jadi dia kata inilah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman dalam masjid Nabi dan tidak ada yang membantah. Tak boleh nak buat benda-benda yang demikian. Sebab tu dah kata apa? Jelas pada anda bahawa penyelewengan yang dilakukan oleh sebahagian besar golongan yang menumpukan perhatian kepada membina dan mengukuhkan masjid sekarang. Mereka memberi segala tumpuan dan usahanya untuk melahirkan kesenian pada hiasan-hiasan keindahan lahir masjid itu sahaja. Zaman sekarang dia kata, ni kritikan. Orang sekarang dia kata bina masjid, duk sibuk dengan nak buat hiasan-hiasan tu dia kata. Sehingga dia kata menyebabkan masjid tu keluar daripada konsep asalnya, iaitu perhambaan pada Allah Ta'ala. Jadi apabila orang masuk masjid tu, dia tak terpersona dah. Tak persona dah. Ada maksud lagi ialah apabila kita masuk ke dalam masjid ni, dia akan menyebabkan kita teringat pada akhirat.
Tetapi bila kita masuk ke masjid tu tengok mewah. Mewah. Contoh mewah, kalau tuan nak tengok benda mewah, masuk istana raja lah. Tapi kita jarang masuk istana raja. Masuk hotel. Hotel kan, hotel ni kita boleh masuk kan, tak payah duduk hotel. Buat apa? Masuk kat kawasan lobi tu, kawasan legar bawah tu. Cuma masuk hotel, hotel yang mewah. Kita masuk tu, dia punya dekorasi tu kita akan terkejut. Ush, cantiknya. Memang cantik. Kalau tidak, tak adalah 5 bintang 6 bintang tu. Masuk memang cantik. Memang cantik. Jadi begitulah masjid ni, sepatutnya bila kita masuk ni dia mengingatkan pada akhirat. Tapi bila masuk, ush, mewahnya, indahnya. Jadi Syekh Buti ni dia kata apa? Masjid ni dah terkeluar daripada sifat yang sebenar. Tak boleh masjid tu menyebabkan bila orang masuk tu dia teringat pada dunia. Patutnya bila masjid ni dia teringat pada akhirat, teringat pada Allah Ta'ala. Itu yang sebaiknya dan sebetulnya. Ini Syekh Buti rahimahullah ta'ala. Satu lagi dia kata, kesan daripada, dia kata usikan permainan syaitan kepada orang-orang Islam yang bersifat bendul-bendul, maknanya luruh macam bendul. Sebab apa? Sebab apabila masjid itu sifatnya mewah, sifatnya nampilkan kekayaan, menyebabkan orang-orang yang miskin ni apabila masuk masjid menyebabkan dia jadi sakit jiwa lagi. Sepatutnya apabila dia pergi masjid, dia tengok benda yang simple saja, tak ada apa, ingat akhirat, dia tak ada rasa apa-apa. Sebab hidup dia pun dah kekurangan. Tiba-tiba masuk dalam masjid, mewah sana, mewah sini, Allah, sakit jiwa, terkejut. Jadi dia kata suasana masjid itu menyebabkan apa? Menyebabkan suasana itu tidak damai, tak tenang dah kepada jemaah masjid yang hadir pada ketika itu. Masuk dah ke? Belum? Masuk dah? Dah? Azan ke macam mana? Saya nak pun azan sekejap lah. Lepas tu sambung sikit. Jadi kalau kita tengok tadi tu, Syekh Buti ni dia tidak gemar untuk ukir dan sebagainya. Tak apa. Lepas ni kita sambung sikit lagi. Jadi kalau tak boleh, macam mana yang ada kita nak buat ni? Macam mana? Kena rombak ke apa? Ni cat-cat. Kena rombak ke? Kita tengok lepas ni.
Baik. 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 Kita dah lihat tadi bagaimana pandangan Syekh Ramadan Al-Buti ni, Syekh Buti ni, bagi dia tak boleh. Kalau kita tengok, kita faham tadi, dia tak setuju orang menghiaskan masjid ni, memperhiaskan masjid dengan tulisan-tulisan khat yang cantik-cantik, dengan binaan yang cantik. Masjid kan, kalau kita tengok masjid yang lawa memang cantik. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid bukan masjid, surau Bank Muamalat. Kalau tuan-tuan pergi Bank Muamalat yang ada di Jalan Travers tu, kan, dekat KL Central tu, tuan masuk situ, dia tengah-tengah tu ada surau. Dan pada hari Jumaat dia jadi surau Jumaat. Cantik tak cantiknya dia punya design dia, sebab tak pernah ada kat masjid lain. Iaitu dinding-dinding dia ni dia ukir dengan ayat Quran. Ayat Quran tu dia ukir, dia macam dia ukir ayat Quran, lepas tu belakang tu jedat lampu. Kan biasa kalau kita setengah tu kita buat macam apa yang atas ni, dia panggil apa atas ni? Siling kan? Siling kan, kita buat siling, lepas tu ada lampu ni, lepas tu tepi-tepi tu kita ada buat macam tingkat. Dalam tingkat tu kan ada letak lampu, kan? Lampu warna orange kan, jadi cantik lah. Macam hotel lah. Tapi masjid ni dia buat, surau ni dia buat apa? Dia ukir ayat Quran sekeliling, dan ukiran khat tu besar. Lepas tu di belakang tu ada lampu. Tuan-tuan boleh tengok, kalau tak pergi pun boleh Google. Surau, tak ingat surau apa nama dia, surau Bank Rakyat. Surau Bank Rakyat, dalam tu cantik. Jadi itu ukiran juga. Ukiran memang cantik. Jadi kalau kita ikut pandangan tadi memang tak boleh. Jadi pandangan ni tuan-tuan, Syekh Buti tu, itu memang kecenderungannya, tak boleh. Bagi dia mengganggu, melalaikan orang apabila ada ukiran, bahkan menyebabkan asal tujuan masjid tu jadi lain dah. Dan orang apabila masuk masjid sepatutnya ingat akhirat, jadi terpesona dengan dunia. Baik. Dan benda ni sebenarnya ada ulama yang benarkan. Ada ulama yang benarkan, tapi dia kata kena ada dia punya dawabit ataupun parameter dia, peraturan dia. Pertama dia kata, nak menghias tu yang pertama tidak bolehlah terlalu mewah. Maksudnya kalau contoh lampu-lampu ni, kalau macam kita kat Malaysia ni lampu macam ni dah. Kalau Arab ni dia macam lampu macam tu. Dia panggil apa, lampu yang chandelier tu, kan? Chandelier tu itu yang besar, itu yang hebat. Tapi yang ada satu lampu macam lampu, nak sebut kat Malaysia ni pun tak ada Malaysia ni. Macam lampu yang ada penutup tu, kan? Dia panggil apa macam downlight ni, dekat siling dah, yang ada turun tu. Jadi macam yang tutup tu, lampu tu dalam tu ada lampu. Dia buat pada emas. Emas ke perak aku masuk, kalau masuk masjid, emas semua. Hebat. Kan? Tak boleh dia kata masjid apabila dihias dengan terlalu mewah. Terlalu mewah tak boleh. Yang kedua, tidak membazir. Dia boleh. Jadi ulama yang setengah kata boleh. Dia kata boleh sebenarnya hias ni. Sebab dia kata yang pertamanya tidak boleh terlalu mewah, dan kedua tidak membazir. Maksudnya benda dihabiskan untuk hiasan semua. Padahal binaan masjid ke apa tak ada selagam mana, yang atas-atas ni duk sia-sia dinding apa. Jadi tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia mengeluarkan masjid tu menjadi tempat ibadat. Jadi kita nak boleh ibadat pada Allah Ta'ala ni, kita nak jiwa kita ni pun tenang. Tapi bila dia tengok emas dengan apa ni, kita pun jadi benda lain lah. Duk fikir benda lain. Rosak jiwa kita tu. Yang ketiga, ulama kata kenapa dibenarkan boleh hias ni, sebab dia dibenarkan ni sebenarnya ialah untuk ta'zim syiar Allah, untuk mempembesarkan syiar agama Islam ni, antaranya masjid. Jadi apabila masjid ni dihias dengan indah, sekadar apa yang ada yang kita tengok ni cantik, dia cukup. Bila kita tengok kita akan rasa bangga, ni masjid cantik ni. Kan. Jadi bila orang tengok, cantik masjid ni. Walaupun dia bukan Islam, dia tengok, lawa masjid. Jadi dia menyebabkan apa? Rasa menghormati agama Islam tu. Tapi kalau masjid tu macam biasa sangat, dia akan tengok ni, kenapa masjid ni sangat? Dia akan mempersoalkan. Jadi benda tu dibenarkan oleh ulama. Baik. Kemudian dia kata apa lagi?
Dia kata apa lagi? Kemudian hiasan-hiasan tu kalau diukir atau dihias tidaklah boleh menyebabkan manusia ni lalai. Contoh kalau kita buat ukiran dekat depan ni, macam contoh depan ni, kita buat ukiran-ukiran. Yang cantik-cantik menyebabkan bila Allahu Akbar kita pun tengok depan. Oh, cantiknya. Kan? Tak boleh. Dia mengganggu. Setengah orang tak ada rasa apa pun ustaz. Lukislah apa pun sebab dia tengok tempat solat tu, tapi setengah orang pula lain. Dia tengok sana, kadang-kadang solat tengok atas. Ada. Jadi tak boleh. Sebab itulah kalau tuan-tuan berhati, kalau masjid pun dia ukirannya dia tak ada kat depan ni, depan saf tak ada, kosong. Jadi yang sebaik-baiknya kosong. Itu yang cantik. Sebaik. Tapi bila ada macam-macam tulisan apa tu, kadang-kadang boleh menyebabkan fikiran manusia ni jadi alpa. Sebab tu satu lagi contoh macam tu. Orang panggil apa tu? TV kan. Zaman sekarang ni semua surau ada TV tu. Yang tak ada TV pun nak pasang TV. Baik. TV tu dia kena tinggi. Dia tak boleh dekat tempat rak tu. Letak TV situ. Habislah. Kemudian masa solat tu pula TV tak ditutup. Sudah. Kan TV tu dia banyak program tu kan. Ada zikir lah, ada dengan air terjun lah, apa dengan burung lah. Cantik lah. Jadi apabila solat tu depan zikir la ilaha illallah tu dengan tulisannya. Gambar burung lah. Tenang lah. Tapi dia melalaikan kita solat. Tiba-tiba keluar. Jadi sebab itulah kalau yang ada TV ni dia kena set betul bahasa ni. Apabila dah masuk saja waktu waktu solat ni, imam takbir tu kena buat 10 minit ke 20 minit 15 minit kan, maksudnya jadi blank, hitam. Lepas pada itulah barulah habis solat tu barulah ada balik yang nak tulis pengumuman dan sebagainya. Itu penting tu. Kadang-kadang orang tak perasan. Tengah duduk semayang tu duduk pasang. Ada setengah kita semayang TV kat atas. Dia tak blank. Bila tak blank, orang semayang kat belakang baru tengok. Imam duk baca, dia tengok TV. Apa tengok TV pula. Walaupun zikir kat atas tu tak kena. Tak kena. Itu kena hati-hati. Satu lagi, yang sebaiknya kalau kita nak buat ada balik zikir tu, biarlah sampai solat tu dah habis. Supaya apa? Supaya bila Allah Assalamualaikum imam pun zikir. Masa zikir TV pasang. Jadi jemaah ni bila ada TV tengok TV. Zikir tu, pengajian ni. Jadi alpa. Jadi orang yang admin bahagian TV ni kena pandai. Bukan maksud tak boleh ada TV tu, tapi kena pandai cara dia. Baik. Jadi berdasarkan ni kita tengok pandangan ni pun pandangan daripada majlis fatwa Mesir. Jadi boleh. Kalau ikut pandangan yang satu lagi, boleh nak adakan hiasan ukiran khat dan sebagainya untuk mencantikkan masjid. Tapi kalau tengok pandangan yang satu lagi tu memang dia tak berapa gemar. Kalau yang satu lagi haram terus. Jadi itulah maksudnya. Jadi boleh kita nak hias, kita nak tu, tetapi yang pertama tidak boleh terlalu mewah sangat hingga menghilangkan kekhusyukan. Kedua, tidak boleh membazir. Semua dana buat masjid semua duk hias. Yang lain tak buat, duk hias benda tu. Kan. PA system tak buat, duk hias yang penting. Kan. Yang ketiga, boleh dibenarkan hias tu sebab apa? Untuk syiar Islam. Supaya Islam ni nampak tinggi pada mata manusia. Jadi menyebabkan nama dia tinggi. Jadi bukan orang tengok, teruknya, kesiannya Islam masjid buruknya. Kan. Dia tak nak begitu. Jadi tinggi syiar Islam tu. Jadi itu kebanggaan umat Islam. Lepas tu yang akhir sekali apa tadi? Hiasan-hiasan tu tak bolehlah dia buat hingga mengganggu orang solat. Tu tak boleh. Depan dia ke, ataupun contoh kapet ni apa, kan. Kapet ni ke, tak boleh hingga mengganggukan orang yang solat. Dan kalau ada alat sistem-sistem ni, pastikan semasa kita solat tu dimatikan. Ataupun jadi blank screen. Screen barulah tak mengganggukan orang solat. Sebab bukan semua orang dia menghadap bawah. Setengah orang ni dia menghadap bawah, Allahu Akbar. Lepas tu tengok depan. Tengok depan, tengok kawan sebelah, tengok macam-macam juga. Kadang-kadang tak gerak pun, tengok dengan mata. Kan tak khusyuk. Tak khusyuk kan. Level khusyuk orang ni tak sama. Jadi bila ada masjid ni kita kena buat supaya semua tumpu pada Allah Ta'ala. Itulah tuan-tuan sebut sedikit tentang hukum hakam berkaitan dengan masjid. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk benda yang ketiga yang Nabi SAW buat, iaitu
persaudaraan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik وأكرمنا بفضلك أن من سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا والحمد لله رب العالمين.